emas, perhiasan atau pelaburan. Bersama-sama dengan saya adalah Tuan Khairul Anwar Basri. Beliau merupakan adalah pengasas dan ketua paruan eksekutif KAB Gold Dynamics Sdn Bhd. Beliau juga adalah pemilik syarikat KAB iaitu KAB Properties, KAB Media, KAB Foods and Beverage, Pertubuhan KAB dan Koperasi KAB. Selain daripada menguruskan perniagaannya sendiri, beliau juga aktif dalam kepenasihatan syariah. Ini adalah kerana beliau ialah penasihat syariah yang disahkan oleh Persatuan Syariah bagi Keuangan Islam Malaysia (ASAS). Pada masa sekarang, beliau adalah ahli Majlis Penasihat Syariah Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sdn Bhd. Pada masa sekarang beliau adalah penasihat syariah Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad dan Koperasi Dagang Emas Pulau Pinang Berhad. Pada waktu yang sama, beliau juga adalah penasihat syariah Al-Hajj Produk Sdn Bhd dan Office Capital Sdn Bhd. So, apa yang kita boleh nampak adalah beliau adalah seorang penasihat syariah, pada masa yang sama juga adalah seorang businessman dan mempunyai pelbagai syarikat. Dan pada masa yang sama beliau juga ada tauliah mengajar dan berceramah untuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sehingga 2024. Sebelum ini beliau bekerja sepenuh masa di pelbagai institusi keuangan di sekitar ibu kota Malaysia. Kalau kita nak cerita tentang background dia ni kan, dia ada banyaklah. Dia pernah kerja sebagai sebagai penasihat syariah. Ada dekat dengan Koperasi Muslimin Malaysia, BNP Paribas. BNP Paribas ni kalau nak tahu dia adalah salah satu bank terbesar di dunia dan dia yang paling besar dekat dengan Perancis. Dekat HSBC sebagai ketua syariah dan penolong syariah di Quiet Financing House. Okey, saya rasa cukup itu sajalah. Kalau kita nak cerita kalau kita nak cerita penuh memang ambil masa lama lah kan. Okey. Assalamualaikum tuan. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, boleh ke kalau kita nak mulakan sesi slot kita tuan? Boleh, silakan. Okey, bila tadi saya bercerita tentang sejarah, tentang biografi, tentang biodata tuan kan, daripada seorang yang berlatar belakangkan pendidikan agama dan menjadi penasihat syariah di beberapa firma dan sekarang dia juga boleh membayar empire syarikat KAB Gold. Okey, ada properties, ada food beverage dan sebagainya. Boleh cerita tak sedikit pada kami semua, para peserta Cakna Kewangan Sambil, apakah faktor, apakah kisah atau pemangkin kepada perubahan tersebut? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Saudara Hanif, sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Cerita tentang bisnes dan ekonomi ini dia bukanlah sesuatu yang kita panggil sebagai istimewa sebenarnya. Sebab semua orang pun berbisnes, semua orang pun berniaga, semua orang pun terlibat dengan sektor ekonomi. Cuma tinggal lagi kadang-kadang kita perhatikan yang membezakan antara semua orang itu hanyalah pada level masing-masing lah. Ada yang berekonomi dalam erti kata makan gaji, ada yang berekonomi dalam erti kata memiliki syarikat dan memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Ada yang dalam satu tahap yang lebih besar lagi mengepalai beberapa buah syarikat dan sebagainya. So dia bukanlah sesuatu yang sangat pelik lah pada hari ini. Kita tengok memang begitu pun ramai orang-orang yang telah berjaya yang lain-lain dan terbukti telah meletakkan diri mereka di satu tempat yang sangat tinggi dalam bidang perniagaan lah. So balik semula kepada saya lah. Saya pun bermula sebagai orang yang makan gaji juga. Bila saya grad pada tahun 2005, saya mula berkhidmat di bank sebagai pegawai syariah. Kemudian berpindah di antara satu bank ke satu bank yang lain dan saya berakhir kerja makan gaji di salah sebuah koperasi yang terbesar di Malaysia, Koperasi Muslimin Malaysia Berhad. Ketika itu saya menjadi ketua pegawai eksekutif. Tetapi memang saya daripada awal karier saya
berimpian dan bercita-cita untuk menjadi orang yang memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Kita bercerita hari ini semua orang begging for jobs kan. Semua orang merayu, meminta, mencari-cari pekerjaan. So mesti ada satu golongan yang bukan sekadar mencari pekerjaan tetapi mereka juga mempunyai kekuatan untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada orang lain. Dan inilah yang akan bukan saja menaikkan nama seseorang itu tetapi juga ia berkait rapat dengan maruah bangsa, maruah agama dan sebagainya kan. Kerana kita tengok dalam Islam sendiri pun antara perkara yang amat diambil berat ialah tentang kekayaan, tentang ekonomi dan sebagainya. So bagaimana kita mahu berada di puncak kejayaan, bagaimana kita mahu menguasai, kita panggil pelbagai sektor, pelbagai bidang kalau kita sentiasa berada di bawah. So atas semangat itulah saya mula mengorak langkah mengasaskan satu demi satu syarikat sendiri. Pada hari ini alhamdulillah walaupun baru saja setahun jagung, saya sudah meletakkan diri saya pada satu tahap next level daripada asalnya mencari pekerjaan kepada mewujudkan peluang-peluang pekerjaan demi untuk mengangkat martabat kita sebagai seorang manusia, sebagai orang yang beragama Islam dan sebagainya. Dan ini sesuai dengan pelbagai kisah dan sunnah daripada cerita-cerita bermula daripada zaman Rasulullah SAW kepada para sahabat dan sebagainya. Mereka ini bukan sahaja orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi, mereka juga adalah orang-orang yang soleh dan mereka juga pada waktu yang sama adalah orang-orang yang sangat-sangat kuat tahap ekonominya. Bahkan mereka ini dikenali sebagai jutawan-jutawan dan kalau kita tengok balik antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, sebahagian besarnya adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang biasa. So atas sebab itulah saya berazam dan bertekad untuk mula mengorak langkah menjadi seorang usahawan dan akhirnya saya bukan sahaja ingin perniagaan saya ini memberi keuntungan di dunia tetapi juga boleh membawa ke akhirat. Dan saya jadikan sekali lagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebagai contoh bagaimana harta benda mereka boleh sampai kepada akhirat mereka dan digunakan untuk kedua-dua alam, iaitu alam dunia dan akhirat. So itu sedikit lah. Kalau nak tanya tentang apakah motivasi saya dan apakah semangat yang menjadikan saya berada pada tempat saya hari ini, maka itulah secara ringkasnya, Hanif. Okey, saya menarik dengan apa yang dikatakan oleh Tuan tadi. Apabila sebab sebelum ni pun saya pernah dalam program yang lain saya pernah bertemu dengan CEO Akikah Center kan. Apa yang dia kata mengapa dia membuat satu perniagaan akikah and then dia goal out, antara salah satu dia punya motivation dia sama seperti Tuan, iaitu dia kata aku bukan saja nak kerja untuk menjaga keluarga tapi aku nak sesuatu pekerjaan yang menawarkan pekerjaan kepada orang lain. Bukan sekadar kita makan gaji, saya makan gaji tapi saya juga menawarkan kepada orang untuk makan gaji dengan saya. Dan amat menarik apabila Tuan mengatakan bahawa Tuan melakukan bisnes ni adalah untuk mencapai kejayaan dekat dunia dan kejayaan dekat akhirat. Dan itu sama dengan konsep dalam dalam financial planning itu sendiri, iaitu kita mengurus keuangan adalah untuk berjaya dekat dunia dan akhirat. Sebab itulah kita mementingkan kita punya aset-aset pelaburan itu adalah aset pelaburan yang patuh syariah. Okey. Dan saya tertarik juga yang Tuan kata ia adalah sebagai satu aset juga ladang untuk akhirat nanti, seperti mana kisah Sayyidina Osman dengan telaga Osmannya. Okey, soalan yang seterusnya Tuan. Okey, mengapa para pandangan Tuan, para peserta cakna kewangan summit ini perlu menyimpan dan melabur emas? Okey, sebenarnya dia kena pergi lebih awal daripada itu lagi. Untuk kita faham konsep simpanan dan pelaburan emas ni, kita kena belajar tentang sejarah mata wang dan apakah dia emas itu dari sudut maknanya dan penggunaannya sejak zaman berzaman. Orang yang faham tentang sistem keuangan, orang yang faham tentang asal-usul wang kertas contohnya,
mereka tidak akan teragak-agak untuk menyimpan dan membuat pelaburan dalam bentuk emas. Yang ni kita kena faham. So, kalau kita dah lulus dah tentang sejarah mata wang, insya-Allah senang ceritalah tentang emas ni. Tapi kalau sejarah mata wang pun kita tak tahu, so dia akan jadi satu masalah lain, iaitu kita kena fahamkan tentang sejarah mata wang terlebih dahulu. Kalau kita tengok kembali kepada sejarah asal ya, Hanif ya, emas ini adalah wang sebenar sejak turun-temurun ya, zaman berzaman. Sehingga kan dikatakan dalam beberapa quotes orang-orang barat ya, dia kata gold is the money of dikata apa, money of the king. Emas adalah duit raja-raja and dia kata apa, silver is the money of the poor. Perak pula adalah mata wang bagi orang-orang miskin. Lepas tu dia kata butter is the money for, apa tu disebut perkataannya, tapi maksudnya ialah sistem tukaran barang ke barang ni adalah duit bagi orang-orang kebanyakan. Tetapi debt, hutang is the money for the slaves. Hutang adalah duit bagi hamba abdi. So sebenarnya emas ni daripada dulu lagi adalah mata wang. Mata wang sebenar. Orang simpan emas ni memang orang hebat lah. Digunakan sebagai medium pertukaran dan sebagainya. Sehinggalah pada satu ketika apabila diciptakan wang kertas, pada awalnya masih lagi disandarkan kepada emas. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang ada duit kertas untuk membeli ni, mereka sebenarnya hanya mewakili emas yang disimpan di dalam bank mereka. Siapa ada emas, mereka akan ada banyak duit. Tetapi siapa yang tidak ada emas dalam bank, maka mereka ini tidak boleh membeli kerana wang hanya akan dicetak berdasarkan kepada nilai emas ataupun jumlah emas yang mereka simpan dalam bank. Sehinggalah pada tahun 70-an apabila Amerika Syarikat memutuskan pertalian antara emas dengan wang kertas. Yang mana wang kertas tidak lagi didasarkan ataupun disandarkan kepada emas fizikal. Dan bermula daripada itu, maka kita akan lihat wang kertas dicetak dengan semahu-mahunya. Siapa yang nak kaya, cetaklah duit kertas banyak-banyak, kaya lah kan. Padahal wang kertas itu tidak disandarkan kepada apa-apa aset yang sebenar seperti emas. Bahkan semakin banyak, kalau kita faham sistem kewangan ni, sistem wang kertas ni, semakin banyak wang kertas yang dicetak, maknanya semakin tinggilah hutang negara itu. Itu yang kita kena faham. So kalau kita faham sejarah mata wang begitu, maka selepas itu barulah kita fikir dan kita belajar lagi tentang manfaat-manfaat kalau kita simpan emas. Sama ada secara jangka pendek, jangka sederhana ataupun jangka panjang. Siapa yang siapa yang ramai orang yang melihat emas hanya sebagai pelaburan. Apa maksud pelaburan? Maksudnya beli harga rendah, jual harga tinggi, betul tak? Buy low, sell high. Tapi sebenarnya kalau ditanya kepada saya, orang-orang yang melihat emas hanya sebagai pelaburan, mereka akan kecewa teruk. Sebab apa kecewa? Sebab kalau mereka beli emas, harga emas turun, mereka makin sedih. Kan? Harga emas naik, mereka akan rasa happy. Sebab apa mereka begitu? Sebab mereka hanya melihat emas sebagai bahan untuk pelaburan semata-mata. Tetapi bagi orang yang menjadikan emas lebih daripada sekadar pelaburan, mereka akan rasa macam ni. Bila harga emas naik, mereka akan happy. Bila harga emas turun, mereka akan happy berkali ganda. Ini yang pelik. Ini bezanya antara orang yang ada ilmu tentang emas dengan orang yang tak ada ilmu tentang emas. Logik kan? Kalau kita harga emas naik, happy lah kan Hanif kan? Tapi kalau harga emas turun, biasanya sedih lah kan, betul tak? Tapi bagi orang yang ada ilmu tentang emas, harga turun lagi dia happy. Kenapa ya? Itulah. Maksudnya kalau mereka ini menjadikan emas hanya sebagai pelaburan, mereka akan sedih. Mereka akan gelisah. Tetapi bagi mereka yang menjadikan emas sebagai simpanan, sebagai aset, sebagai modal pusingan, sebagai hedging mechanism, sebagai high quality liquid asset, sebagai alternatif kepada simpanan tunai, itu mereka akan rasa happy. So saya menyeru kepada semua penonton sekalian, apa-apa pun dia akan bermula dengan ilmu pengetahuan lah. Carilah ilmu tentang emas, nescaya kita akan rasa happy. Siapa yang ada emas tetapi tidak ada ilmu, emasnya akan habis. Tetapi siapa yang ada ilmu, emasnya akan datang. Tetapi siapa yang ada ilmu dan emas,
emas akan bertambah. So itu adalah prinsip yang saya pegang, dan saya rasa kalau orang tahu harga emas yang naik secara jangka panjang, emas adalah pelaburan yang tidak pernah mengecewakan. So benda tu semua orang akui lah. Cuma tinggal lagi berapa lama nak kena tunggu, berapa banyak naik, dan mungkin ada orang yang mengambil kesempatan di tengah jalan menawarkan skim-skim yang pelik-pelik, yang menyebabkannya bukan kita untung dengan emas, kita akan terduduk terus, terciduk, orang sekarang panggil kan, terciduk, tersontot dan sebagainya. Itulah sebagai kita panggil apa, mukadimahnya tentang tajuk emas ni. Ya. Okey, jadi selain daripada pelaburan kan tadi Tuan ada sebut, selain pada kalau mata-mata nampak pada sudut pelaburan maka dia akan rugi. Jadi emas ni akan dipandang pada sudut apa lagi selain daripada pelaburan? Okey, secara jangka pendek harga emas ni memang naik dan turun. Secara jangka panjang harga emas memang naik dan tidak dapat dinafikan emas adalah pelaburan yang sangat bagus. Nak kata terbaik tu terpulang kepada interpretasi masing-masing lah. Tapi saya katakan emas tidak akan mengecewakan para pelabur dan penyimpannya. Sebagai contoh, saya mula kenal emas pada tahun 2010 begitu. 2011, 12 dengan 13 macam tu. Harga emas ketika itu sekitar harga bawah daripada RM200. Sekitar RM180. Itu yang paling tinggi setakat 2011. Itu harga emas yang tertinggi pernah dicatat, RM1,900, RM190 segram. Masa tu orang dah cakap mahal gila dah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok emas pada tahun 2000, 2001, 2002, dia baru sekitar 30 ke 40 ringgit segram. Ini emas 999 harga RM30, RM40 segram pada tahun 2000, 2001, 2002. Dan surprisingly, kalau kita kata tahun 2010, 2011 tu harga sekitar RM190, orang kata mahal. Tahun 2000 harga RM30 segram pun orang kata mahal juga. So maksudnya harga emas secara jangka panjang tidak akan mengecewakan. Ia pelaburan yang sangat bagus. Tidak keterlaluan kalau saya katakan dia pelaburan terbaik. So maksudnya kalau secara jangka panjang dia adalah pelaburan yang sangat bagus. Dia tidak akan merugikan para pelabur dan juga penyimpan emas. Tetapi secara jangka pendek, harga emas ini naik dan turun, betul tak? Pada tahun 2020, harga emas mencatat kenaikan sehingga RM300 segram. RM300 segram. Itu harga yang tertinggi lah lebih kurang. Tapi sekarang, pada bulan Jun, harga sekitar RM270, RM260 segram. Kalau orang hanya menyimpan emas sebab pelaburan, maka harga sudah turun RM30 segram. Rugi ke untung? Rugi kan? Rugi. Macam rugilah. Tapi bagi orang yang menjadikan emas bukan sekadar pelaburan, mereka akan rasa sangat-sangat bertuah kerana menyimpan emas. Tujuan lain menyimpan emas ni pertamanya simpanan sebagai aset. Sebagai simpanan alternatif kepada simpanan tunai. Kalau kita biasa menyimpan, kalau tahun ni azam, Hanif berazam pada awal tahun itu nak simpan RM200 sebulan. Januari 200, Februari, Mac, April, Jun. Sepatutnya berakhir pada bulan Jun, Hanif sudah ada 1,200 simpanan, betul tak? Betul. Tapi saya tanya Hanif, ada tak 1,200 simpanan tu? Ramai yang kalah dengan duit kerana duit ini sifatnya untuk berbelanja. So, kalau nak berjaya menyimpan, saya cadangkan simpan dalam bentuk aset. Aset yang paling mudah disimpan ialah emas. Biasanya mengikut pengalaman saya, orang yang menyimpan emas walaupun dia targetkan 1 gram atau 2 gram sebulan dan sepatutnya pada bulan 12 dia sudah ada 12 gram, biasanya mereka akan mendapati emas mereka sudah lebih daripada 12 gram kerana naluri menyimpan emas ni lebih kuat daripada naluri menyimpan wang kertas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh jadi aset. Emas jadi aset. Aset yang paling mudah dibeli adalah emas. Kalau kita nak beli rumah harga 200-300 ribu, sekarang ni tak ada dah 200-300 ribu ni kecuali rumah-rumah flat saja. Rumah apartmen kos rendah. Rumah sekarang ni 1/2 juta sudah biasa. Jadi bagi orang yang baru grad nak beli 1/2 juta, kena ada 50 ribu wang deposit, 10%. So mana mereka nak cari duit tu? Maka alternatif kepada simpanan aset ialah simpanan emas. Kita boleh menyimpan emas serendah, kalau di KAB Gold serendah 0.25 gram, sekitar RM60 lebih saja hari ini. Takkan tak ada duit RM60 sebulan kan? So, ini adalah kelebihan emas.
Yang ketiga, emas boleh jadi modal pusingan orang berniaga. Saya percaya Encik Hanif daripada negeri Kelantan, kalau tak silap saya, orang-orang Kelantan ni, orang Kelantan. Tak. Bukan? Tak. Saya Kelantan Celup je. Saya daripada Kelantan, memang duduk Kelantan dekat dengan Kota Baru. Tapi itu sebab rumah nikah dengan orang sini, SKMK. Saya asal daripada Gombak, KL. Okey. So, orang Kelantan kalau Hanif pergi peniaga-peniaga di pasar Siti Khadijah, mereka tu dekat lengan mereka penuh dengan emas tau. Apa emas tu? Emas tu ialah modal pusingan. Ketika pagi hari, mereka akan pergi ke Ar-Rahnu untuk menggadaikan emas, dapat modal meniaga. Habis sehari meniaga, mereka akan tebus emas dan untung tu ditukar jadi emas lagi. So, emas boleh jadi modal pusingan bagi orang-orang yang bekerja sendiri ataupun orang-orang yang tidak terjamin kerja makan gajinya. Apa lagi? Emas boleh menolong kita ketika susah. Emas boleh jadi insurans anak-anak belajar. Emas boleh jadi mas kahwin. Emas boleh menolong kita mencapai matlamat untuk pergi haji atau umrah. So emas ni basically adalah lebih daripada sekadar pelaburan. Nak tahu memang kena belajar dan kena baca banyak buku-buku tentang emas. Maka ketika itulah kita boleh diversifykan the functions of gold, and then kita akan jadi sangat-sangat gembira menyimpan emas walaupun harga turun kita happy. Kenapa harga turun kita happy? Sebab kita boleh membeli emas dengan lebih banyak lagi. Macam harga diskaun lah, harga turun kan. Dan kalau kita pernah membeli emas pada harga yang tertinggi, bila kita beli pada harga turun, kita rasa happy beli, kita akan dapat averagekan balik harga tinggi tadi menjadi harga yang lebih rendah. Ini dipanggil sebagai dollar cost averaging yang biasa kita guna dalam share, dalam apa lagi kan. So itulah antara yang kalau boleh saya sebutkan, antara fungsi-fungsi emas yang begitu ajaib lah bagi saya. Okey, terima kasih. Satu penerangan yang panjang lebar dan bagi saya amat baik. Dan dalam pengurusan dalam dalam pelaburan ni, sebab saya license financial planner, apa yang Tuan Anwar sebutkan tadi, basically ada dua poin yang sangat penting. Pertama sekali adalah kita kena put aside kita punya duit. Sebelum kita nak belanja tu, kita kena put aside. Kalau macam dalam kes ni adalah untuk beli emas 1 gram ke, kalau di KB Gold serendah 0.25 gram dah boleh beli emas di KB Gold. Maksudnya kita ada put aside sama ni untuk pelaburan. Dan kalau macam kita nak melabur ni, kalau macam kita mengalami kerugian, harga turun, kita kena assess balik sama ada pelaburan itu adalah pelaburan tapi kalau emas dia memang confirm lah dia emas tu stay there. Tapi kalau macam pelaburan ni kita kena tengok sama ada dia berpotensi tak lagi dalam jangka panjang. Kalau dia berpotensi, maka kita beli untuk average down kan dia, untuk mengamalkan konsep dollar cost averaging. Okay, tapi kalau emas benda tu tak payah fikirlah sebab emas memang in the long term harga dia akan naik. Tapi kalau macam pelaburan contohnya saham semua tu, kita kena berhati-hati lah. Kita kena tengok dulu sama ada potensi tak untuk jangka masa yang panjang. Kalau ada potensi, kita boleh average downkan dia. Okay, soalan, bolehkah kita pergi ke soalan ketiga tuan? Boleh, silakan. Saya nak tambah sikit tadi yang pasal harga turun tadi tu. Kalau pelaburan lain harga turun, saham turun, kita memang boleh turun kepada kosong, boleh turun pada negatif tau. Emas tidak akan turun pada kosong. Harga dia akan turun at least pada harga production. Yang kedua, kalau kita tengok harga emas turun, gram emas kita tak berkurang. Itu kehebatan emas. Sebab tandakan kepada berat. Kalau harga hari ni RM300, esok harga RM200 segram, turun RM100, emas yang kita beli 1 gram semalam masih kekal 1 gram pada hari ini. Emas tidak akan berkurang beratnya. Itu antara kehebatan emas. Okey, boleh teruskan soalan seterusnya. Okey, berat dia tak berkurang, cuma dia punya value semasa je kurang, tapi nanti dia boleh naik balik. Betul. Kan? Alright, Tan. Okey, bila kita sebut pasal pelaburan emas ni sebenarnya kalau macam bagi saya lah antara pelaburan yang kena berhati-hati. Sebab ada dalam satu hadis Nabi yang masyhur, tapi saya lupa dia punya matan dia, tapi nak menunjukkan bahawa yang emas ni adalah salah satu barang ribawi selain daripada perak, selain daripada gandum, bali dan sebagainya. Okey, so bagaimana
kita sebagai orang awam, terutama untuk para peserta Cakna Kewangan Summit ni, nak memastikan bahawa kita terselamat daripada dosa riba dan nak menjadikan peleburan emas kita tu adalah peleburan emas yang patuh syariah. Selain tu, KAB Gold ni so far patuh syariah tak? Produk-produk yang disediakan dia. Okey Hanif, insyaAllah KAB Gold adalah satu company yang mengeluarkan produk yang patuh syariah lah. Kita ada produk belian terus, boleh pilih gold bar dengan dinar, beli, bawa balik rumah. Ataupun kita ada akaun emas yang kita panggil sebagai uncang emas. Uncang emas, kedua-duanya disahkan patuh syariah oleh penasihat syariah kita iaitu Dr. Ahmad Sufian Cik Abdullah, pensyarah Universiti Melaya. Dan saya sendiri sebagai orang syariah, owner of the company, saya juga akan memastikan patuh syariah tersebut dan chairman kita pun Datuk Dr. Muhammad Abu Bakar adalah ikon syariah negara kita. So kita pastikan KAB Gold hanya menawarkan produk dan perkhidmatan yang patuh syariah. So, jadi para peserta Cakna Kewangan Summit tak perlu risaulah. Semua produk KAB Gold patuh syariah. Betul? InsyaAllah. Okey. Okay. Pula kepada persoalan tadi, untuk kita tahu bahawa produk-produk di mana-mana pun adakah sama, adakah semuanya patuh syariah atau tidak, dia kena kembali kepada konsep yang paling asas dalam pelaburan emas ataupun jual beli emas ni. Beli emas mesti dapat emas. Itu paling asas lah. Beli emas mesti dapat emas. Sama ada kita beli fizikal dapat fizikal ataupun kita beli gram, kita nampak gramnya dalam akaun. Mesti itu paling basic. Yang kedua, emas ni tidak boleh memberi keuntungan dengan sendirinya. Tak ada orang yang masuk sekian amount, tiba-tiba dia boleh expect sekian amount pada akhir tahun sebagai contoh. Beli emas 100,000, dia expect akhir tahun boleh dapat 200,000. Itu semua tipu semua tu. Itu semua tak patuh syariah tetapi juga tipu. Okey. Yang ketiga, emas ni dia memanglah kita kena pelihara dari sudut syarat-syarat sah jual beli. Kerana dia terikat dengan syarat ketat sebagai item ribawi, sebagaimana yang disebut oleh Hanif tadi tentang satu hadis Nabi SAW tentang beberapa item yang salah satu daripadanya ada emas. Dia mestilah dijual bukan dalam keadaan bertangguh, dan yang keduanya dipanggil serahan mesti dalam keadaan spot, lani. Serahan ni maksudnya possession, pemilikan tu mesti sekarang. Tak boleh jual emas bulan depan baru milik. Tak boleh. Tak boleh beli emas secara bayaran tangguh. Emas dapat sekarang, bayar bulan depan. Itu konsep asas. Tetapi ada juga inovasi-inovasi dalam jual beli emas ni yang kita kena tengok dan kita kena raih lah. Kadang-kadang dia nampak macam sekilas pandang tidak patuh syariah. Tetapi ada fatwa-fatwa yang menyokong bahawa itu adalah patuh syariah. So itu pun nak kena raih jugalah. Yang ketiga, yang keempat, nak tahu bahawa satu produk tu patuh syariah atau tidak, kalaulah mereka syarikat-syarikat menjual emas ni mempunyai penasihat syariah, itu adalah sangat baguslah. Maksudnya penasihat syariah inilah yang akan certify sama ada produk itu adalah patuh syariah atau tidak. Tapi kena berhati-hati Hanif. Banyak sekarang syarikat-syarikat pun kadang-kadang mengambil kesempatan memanipulasi. Yang tipu-tipulah, yang betul pun ada tipu juga. Kadang-kadang yang tipu langsung. Dia declare sebagai dia letaklah gambar siapa-siapa. Mungkin gambar Hanif, mungkin gambar saya, semata-mata nak jual. So kena selidik. Kita sebagai pembeli ada hak untuk selidik lebih dalam. Yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ada produk yang patuh syariah tetapi dimanipulasi oleh setengah syarikat. Patuh syariah tu sekali je dulu masa buat checking awal tu je. Tiba-tiba digunakan berulang kali certification patuh syariah tu untuk mengelabui mata para pembeli tanpa ada proper audit, tanpa ada proper review dan sebagainya. So inilah kat sinilah kita kena tengok balik sama ada betul ke tidak. Ini tanggungjawab syariah, tanggungjawab syarikat yang declare mereka patuh syariah, tanggungjawab penasihat syariah yang dilantik sebagai penasihat syariah, dan tanggungjawab kita sebagai pembeli dalam memastikan. Kadang-kadang takut kita terjebak dengan tidak patuh syariah dalam keadaan kita tidak tahu. Kadang-kadang kita ni nak senang kita je. Semua benda pun kita riding on syariah advisor, kita riding on the announcement yang dibuat oleh syarikat yang jual emas.
tanpa kita sendiri mengambil inisiatif untuk selidik. Betul ke tidak ni? Patuh syariah, walaupun dah disahkan patuh syariah, kita ni pun bukannya tak ada otak kan, kadang-kadang kena boleh fikir sendiri dan kita pun boleh kaji selidik, baca buku, tanya orang-orang yang pakar. Kadang-kadang mungkin ada setengah-setengah kepatuhan syariah itu menimbulkan kekeliruan. Jadi saya sarankan kepada semua. Contoh macam KAB Gold pun. Walaupun kita declare patuh syariah, tuan-tuan bebas untuk bertanya soalan, bebas untuk cek betul ke tidak stok ni ada, emas yang dijual dalam akaun emas tu berapa dah sekarang ni jumlahnya, benda-benda macam tu. Jadi kepatuhan syariah ni bukan hanya sekadar pada produk, tetapi juga pada muamalat dan juga urusan-urusan yang berkaitan dengan jual beli emas itu sendiri. Okey, apa rahsia ataupun tip lah yang tuan nak kongsikan kepada para peserta Cakna Kewangan Summit ni untuk menjadi seorang penyimpan emas yang berjaya? Okey, ada beberapa langkah lah. Yang pertama, mula membeli lah. Kalau bersembang saja hari ni Hanif, bersembang saja tak buat apa-apa, memang tak akan berjaya sampai bila-bila. Yang pertama. Yang kedua, kena paksa beli. Kena paksa. Paksa ni maknanya gaji kita kecil pun kita beli, gaji kita besar pun kita beli. Yang ketiga, kena lupakan pembelian emas. Lupa. Simpanan yang bagus ni simpanan yang dilupakan. Maksudnya bukan tak ingat langsung sampai mati tak ingat, tapi kita jangan biarkan dia menghantui fikiran kita. Sebab biasanya bila ada yang menghantui fikiran ni, kita akan teringat dan lepas tu kita sibuk lah nak jual lah, nak pergi ambil dan sebagainya kan. Okay, yang ketiga. Yang keempat, key of success ialah konsisten. Kena konsisten. Jangan beli 1 gram emas 20 tahun 1 gram tu je yang ada. Tak boleh, dia tak akan berjaya dengan 1 gram emas kan. Yang keempat, yang seterusnya, yang kelima, kita kena tahu posisi kita sebagai pembeli emas. Ada orang kadang-kadang beli emas 1 gram je tapi declare saya pelabur emas. Pelabur apa benda 1 gram kan. Pelabur emas ni saya nasihatkan kena bermula daripada serendah 100 gram. Kenapa begitu? Kerana adalah maksudnya kalau 1 gram kita sudah anggap sebagai pelabur, harga emas naik RM5, untung kita RM5. Melabur apa untung RM5, betul tak? Tapi kalau kita ada 1 kilogram emas naik RM5 segram, darab dengan 1000 gram, kita sudah ada RM5,000 keuntungan. So, posisikan diri kita dengan posisi yang betul lah. Kalau nak melabur emas ni, kalau bawah pada 100 gram, saya nasihatkan letakkan diri kita sebagai penyimpan emas. Penyimpan emas tidak akan rugi, penyimpan emas akan lebih kaya lebih dahulu daripada pelabur emas, insyaAllah. Dan penyimpan emas akan sentiasa beli emas pada apa harga. Yang penting gram bertambah. Okey. I see. Kiranya keyword dia adalah kena sentiasa istiqomah, kena sentiasa put aside some duit kita adalah untuk pelaburan. Okey. Dalam KAB Gold tu sendiri kan, apa fasiliti, apa kemudahan, apa yang boleh ditawarkan kepada kami para peserta Cakna Kewangan Summit ni untuk berjaya dalam emas? Maksudnya tadi saya ada dengar ada sebut pasal sistem uncang emas dan sebagainya. Boleh cerita lagi tak apa lagi yang KAB Gold tawarkan? Okey, di KAB Gold sebenarnya kita bukan sekadar menjual emas-emas fizikal dan juga akaun emas, tetapi kita ada dalam pipeline kita lebih daripada 10 cabang bisnes. Ada dalam lebih kurang 12 atau 13 cabang bisnes. Kita juga akan launch produk perak kita. Kita juga lepas ni menjual barang kemas. Kita membeli balik emas dalam pelbagai bentuk. Kita juga buat emas berdasarkan kepada request, special design. Kita keluarkan emas-emas limited edition dan kita juga adalah customer-customer kita boleh membayar zakat emas dan juga zakat perniagaan, zakat pendapatan semua sekali melalui KAB Gold kerana KAB Gold adalah wakil zakat kepada Pusat Pemerintah Zakat Wilayah Keruan. KAB Gold adalah satu-satunya dan syarikat emas pertama yang menjadi wakil pengurutan zakat. Kita ada fasiliti untuk mengira zakat, kita ada fasiliti untuk menerima pembayaran zakat. Dan kita akan ada pelbagai kelas, pelbagai sistem education yang mana menjadikan KAB Gold ni adalah satu syarikat emas yang serba ada. Sebab tu moto kita, ingat emas segalanya di KAB Gold. Sebab tu tuan-tuan akan dapat satu one stop center dengan KAB Gold. Dahlah syarikat emas yang Bumi Putra, Muslim,
dan all under the same roof, kan? Semua di bawah satu bumbung. So sangat-sangat senang lah, insyaAllah. Dan KB Gold ni walaupun umurnya baru lagi, tetapi moving forward kita mahu menjadikan KB Gold ni sebagai satu syarikat urus niaga emas pilihan semua masyarakat di Malaysia, bukan sahaja dari sudut kepatuhan syariah, tetapi juga nilai-nilai tambah yang lain yang menyebabkan para pelanggan akan rasa gembira berurusan dengan KB Gold. I see. Kiranya ada banyak lah yang ditawarkan di KAB Gold. Maksudnya bukan semata-mata emas saja, ada perak, kemudian ada juga fasiliti untuk untuk membayar zakat yang tidak terhad kepada emas saja kan, sebab KAB Gold adalah wakil zakat untuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Betul? Betul. Tuan cakap. I see, Masya Allah. One stop center lah kiranya ni. Alright. And then saya rasa para peserta Cakna Quran Summit boleh mengambil kesempatan ini untuk explore lebih jauh mengenai KAB Gold ni. Mungkin sebagai untuk sebagai untuk pelaburan emas dan juga untuk yang lain lah, seperti untuk membayar zakat. Okey, Tuan, untuk akhir sekali sebab kita dah hampir penghujung dia, ada tak apa-apa promosi yang KAB Gold yang Tuan nak tawarkan khusus khas untuk para peserta Cakna Kewangan Summit? Okey, saya ada promosi istimewa untuk semua peserta pada hari ini, iaitu saya nak tawarkan kepada semua untuk menjadi wakil jualan bagi KAB Gold. Wakil jualan ni senang saja, dia tak perlu jual emas, dia hanya perlu refer sahaja pelanggan-pelanggan kepada KAB Gold. Mereka boleh membuat pembelian direct kepada KAB Gold. Jadi saya nak buka satu peluang kepada tuan-tuan semua untuk menjadi wakil jualan, iaitu apa yang kita panggil sebagai Gold Advisor. Kalau biasanya untuk menjadi Gold Advisor ni tuan-tuan kena beli emas seberat 50 gram. Tetapi pada hari ini untuk peserta Cakna Kewangan sahaja, saya buka satu tawaran istimewa untuk tuan-tuan menjadi Gold Advisor KAB Gold. Tuan-tuan hanya perlu beli 30 gram sahaja. So yang paling saya suka kalau tuan-tuan boleh beli 30 gram melalui Uncang Emas, tuan-tuan sudah layak menjadi Gold Advisor. Apa dia kelebihan menjadi Gold Advisor? Setiap kali selepas ini tuan-tuan membeli, tuan-tuan akan dapat insentif 1%, dan setiap kali tuan perkenalkan orang lain kepada KAB Gold dan mereka membuat belian, maka tuan-tuan akan dapat 1% tersebut. So siapa yang berminat, cepat-cepat grab promosi ini dan boleh klik link yang tertera di skrin anda. Masya Allah. Begitu kalau start rebut peluang ni kan, dah jadi wakil jualan untuk KAB Gold. Okey Tuan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan kerana sudi meluangkan masa untuk pada hari ini untuk berkongsi dengan para peserta Cakna Kewangan Summit. Okey, akhir kata daripada saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan dan terima kasih juga kepada para peserta kerana terus konsisten menonton dalam slot kita pada hari ini. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.